Buletin Didik 14 Mac bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini ada berita baik untuk lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM 2021. Permohonan kemasukan ke program ijazah, sarjana muda perguruan dan program matrikulasi. Ini bagi sesi kemasukan 2022-2023. Permohonan kini dibuka bermula esok 15 Mac. Untuk maklumat lanjut, calon boleh melayari laman sesawang Program Matrikulasi KPM dan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Sudah terdapat beratus-ratus judul buku digital yang boleh dimuat turun. Namun kekangan keuangan menyebabkan pelajar di negara ini masih perlu menggunakan buku teks ke sekolah. Kekangan yang kita hadapi adalah peranti dan akses internet pada murid. Sebab itu kita kata tadi, buku teks digital ini untuk mereka yang mempunyai peranti dan mempunyai akses internet boleh menggunakan buku teks digital. Dalam konteks penyediaan peranti, seperti mana saya sentiasa sebut, sekiranya kita tidak mempunyai kekangan keuangan, maka semalam lagi semua murid dah ada peranti di seluruh negara. Tetapi kita telah duduk dan melihat tentang apakah pendekatan yang terbaik untuk kita melaksanakan perkara berkaitan dengan pendigitalan ini, mengambil kira kekangan negara termasuklah dalam konteks keuangan. Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan titah diraja mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 siang tadi. Kementerian Pendidikan sebelum ini memaklumkan mengenai penyediaan kemudahan loka di sekolah-sekolah rendah secara berfasa bermula tahun ini. Ia sebagai penyelesaian jangka panjang berkaitan isu beg berat yang kritikal dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Datuk Dr. Razi sebelum ini berkata penyediaan kemudahan itu membabitkan sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi. Penggunaan tenaga elektrik yang tidak cekap boleh memberikan kesan negatif kepada alam sekitar dan generasi akan datang. Dalam usaha penggunaan tenaga yang lebih efisien dan mengurangkan pencemaran, sekumpulan 5 penuntut dari Universiti Teknologi Petronas UTP memperkenalkan Automatic Highway Lighting System. Penggunaan tenaga diperbaharui di Malaysia disifatkan masih rendah. Berbanding negara luar, Malaysia masih menggunakan tenaga yang konvensional dan ini menyebabkan penggunaan tenaga yang terhad. Tenaga yang biasa kita gunakan adalah dengan menggunakan minyak tau. Sebagai macam generator ke apa-apa kita perlukan minyak, so dia akan generate electricity. Tapi pada masa yang sama dia akan membuatkan pencemaran. Ini yang pencemaran yang kita katakan dengan carbon emissions. So masalah ni kita nak kurangkan sebab dia menyebabkan pencemaran kepada kita punya alam sekitar. Bumi semakin panas, itulah our global warming and such lah. So kita tak nak pakai tenaga macam ni lah, which is like diesel or petroleum gas. Secara khususnya, aspek kecekapan penggunaan tenaga elektrik ialah salah satu penyumbang terbesar kepada perubahan iklim melalui proses penjanaan tenaga dan pembakaran bahan api fosil. Bayangkan, ketika memandu di lebuh raya, seringkali kita berhadapan dengan persekitaran yang gelap kerana lampu-lampu jalan yang sedia ada tidak memberikan pencahayaan yang baik. Malah ada yang tidak dipasang bagi menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Lampu kat jalan kat Malaysia kadang-kadang on, kadang-kadang off sebab dia cerita pasal cost lah, nak kira repair lah apa semua tu kan. So macam dari situlah kami macam fikir cara macam nak atasikan masalah cost tu. So macam kat Malaysia ni macam tenaga lah, nak kurangkan kos tenaga, so diorang cadang guna tenaga solar. So itu antara cara nak kurangkan kos. So kami macam furtherkan kajian kami dengan melibatkan yang tadi lah seperti dalam cerita, yang kinetic flooring tu yang boleh bekalkan juga tenaga. Sebab macam kalau nak rely only on solar memang tak cukup pun nak untuk nyalakan lampu tu. So guna kinetic flooring pun akan mensupplykan tenaga yang cukup untuk. Bagi mengatasi masalah itu, sekumpulan pelajar membentangkan idea penggunaan panel solar yang dapat meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga elektrik. Selain itu, projek ini mengaplikasikan tenaga kinetik yang akan menghasilkan tenaga elektrik untuk menyalakan lampu-lampu jalan apabila perlu atau sekiranya ada kereta yang melalui jalan. Solar panel kita seperti kita tahu dia mengambil tenaga solar, manakala kinetic flooring itu pula dia menggunakan konsep piezoelektrik di mana dia seperti butang. Kalau kita tekan butang, dia akan generate electricity. Dan benda ni sangat famous dan sangat terkenal di negara-negara Eropah dan juga negara Asia sendiri, itu seperti Jepun. Jadi mereka gunakan tenaga konsep tekan butang ni dapat tenaga electricity.
dan kita pun aplikasinya ke dalam kita punya projek lah. Jadi kami menggabungkan tenaga solar dan juga kinetik untuk mendapatkan tenaga elektrik yang secukupnya lah. Penggunaan tenaga yang lebih cekap juga dapat meningkatkan ketahanan lampu jalan sedia ada. Ini secara tidak langsung juga akan menjimatkan kos baik pulih lampu-lampu jalan. Our project ni akan bantu untuk akan membantu dari segi keselamatan jalan raya lah. Of course, bila lampu kita lagi tahan, and then the availability of the lights on the road itself is much longer. So kuranglah masalah tak ada lampu tu, therefore kuranglah masalah accident tu nanti. Itu satu. Next is we can also kita akan juga jimat banyak tenaga through this project. So through this project, as we macam kita bagi tahu, kita akan generate electricity dari tenaga boleh diperbarui, which is tenaga solar dan tenaga kinetik. Idea daripada kumpulan ini muncul sebagai pemenang dalam Ideas Challenge Round of the Vision of an Electric Future and Sustainable Mobility for Tomorrow Virtual STEM Series. Hasilnya, mereka layak menjalani latihan perindustrian bersama Mercedes-Benz Malaysia, salah satu penaja pertandingan itu. Masih ragu-ragu dengan kepentingan program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk kanak-kanak PKIDS. Kali ini, golongan agamawan disaran untuk menggunakan ilmu mereka dalam menyedarkan ibu bapa akan hukum pengambilan vaksin daripada sudut agama. Kita buat melalui program-program khutbah dan juga kita mintakan kepada ustaz-ustaz kita yang menjadi kuliah sebagainya untuk menekankan di aspek dari segi sudut hukumnya, dari segi sudut kenapa perlunya itu. Kerana kita lihatnya banyak perkara-perkara yang kadang-kadang datangnya mitos-mitos yang tak berapa baiklah. Sebenarnya sebab tu bila kita cakap isu vaksin ni fakta dan data pada saya. Fakta dan data. Mungkin ada kes-kes yang terpinggir yang berlaku gitu. Tapi di segi datanya kita lihat selepas daripada vaksin kita tengok kematiannya agak kurang. Menurut Datuk Idris, mesej kepentingan pengambilan vaksin dalam kalangan kanak-kanak itu boleh disampaikan menerusi kuliah serta ceramah. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin sebelum ini menyifatkan peratusan vaksinasi untuk kanak-kanak di negara ini sebagai masih rendah. Sehingga kini hanya 30% kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun telah mendapatkan vaksin. Bersua kembali. Menjelang fasa peralihan endemik bermula 1 April depan, Majlis Perbandaran Klang MPK akan kembali memberi tumpuan kepada penganjuran program-program kemasyarakatan membabitkan komuniti setempat termasuk pelajar sekolah. Dengan terus mengekalkan prosedur operasi standard SOP COVID-19, program akan diatur selaras dengan aspirasi Smart City Klang. More importantly is what do people living in Klang wants to achieve, the environment that they want to have. All of us want a healthier life, a safer life, a more harmonious and sustainable environment. So smart city is just a tool to achieve all these outcomes. Sejak COVID-19 melanda negara 2 tahun yang lalu, banyak program berbentuk kemasyarakatan yang memerlukan pembabitan komuniti setempat seperti penduduk dan pelajar sekolah bersama-sama dengan PBT terpaksa diubah suai dengan mengadaptasi kepada situasi terkini COVID-19. Namun peralihan ke fasa endemik bermula 1 April nanti dilihat akan memberi nafas baharu kepada pembabitan komuniti setempat dalam program-program anjuran PBT. Baru-baru ini pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung fasa peralihan endemik mendapat reaksi positif. Malah rata-rata rakyat tidak sabar menjalani kehidupan lebih bebas seperti sebelum pandemik COVID-19 melanda.
Pelaksanaan cadangan gaji minimum baharu RM1,500 akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata ia memandangkan situasi ekonomi negara ketika ini bertambah baik. Kerajaan mengambil maklum permintaan beberapa pihak untuk menyegerakan pelaksanaan gaji minimum baru kepada kadar yang lebih tinggi berikutan keadaan ekonomi semasa dan kos sara hidup yang semakin meningkat. Namun begitu, kadar gaji minimum yang baru hanya akan dilaksanakan dengan melihat keperluan sebenar rakyat dan kemampuan majikan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran. Jelasnya, kebanyakan perniagaan juga dilihat berkembang serta menunjukkan trend pemulihan. Ia dapat dilihat pada keluaran dalam negara kasar KDNK yang mencatatkan peningkatan 3.6% pada suku keempat tahun lalu. Peningkatan itu dapat dicapai dengan bantuan keuangan kerajaan kepada pihak majikan bagi meneruskan operasi perniagaan serta mengekalkan pekerja. Berdasarkan unjuran belanjawan 2022, prestasi ekonomi dijangka berkembang pada kadar 5.5 hingga 6.5% tahun ini. Cucur angin malas bagi isyarat untuk menukar lorong dan langgar lampu isyarat. Itulah kesalahan yang acap kali kita lihat apabila memandu di jalan raya. Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia MBM, Hasnul Hanif Harun berkata kesalahan itu kerap dilakukan pemandu di negara ini, terutamanya dalam kalangan belia kerana sikap yang terlalu mementingkan diri. Jelas Hasnul, belia perlu sedar mereka adalah penyumbang kepada hampir separuh daripada statistik kemalangan maut di negara ini. Orang muda tolong wujudkan satu sikap sebagai pengguna yang bertanggungjawab. Ini soal sikap pengguna jalan raya ni. Sikap di mana, sebagai contoh, nak masuk sempang bagi lampu isyarat. Jangan ekori rapat kenderaan di hadapan. Jangan cocok angin bahasa orang muda. Tambah Hasnul lagi, kemalangan boleh dielakkan jika kita sentiasa fokus. Pastikan kenderaan mampu berfungsi dengan baik. Bila mana kita bawa kenderaan, baik motosikal, kereta dan sebagainya, apa juga kenderaan, pastikan kenderaan kita itu diselenggara dengan baik. Itu yang pertama. Diselenggara dengan baik. Kalau bawa motosikal, bawa kereta, bawa lori sekalipun, cek balik fungsi brek, fungsi ke tidak brek tu. Banyak kes kemalangan jalan raya, lori, motosikal, brek tidak berfungsi. Hasnul, belia perlu kerap didedahkan kepada kempen kesedaran keselamatan jalan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam melahirkan kebimbangan terhadap kemalangan maut membabitkan golongan belia. Berdasarkan statistik, 14,308 kes kematian direkodkan antara 2019 hingga 2021. Dengan belia mencatatkan kes kematian tertinggi iaitu 7,077 kes. Assalamualaikum adik-adik, saya Umi dari Muzium Kesenian Islam Malaysia. Hari ini saya ingin bercerita tentang artifak dari dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa dari abad ke-7 hingga abad ke-11. Pusat pemerintahannya bermula dari Syria, kemudian berkuasa di Sepanyol dan Portugal. Antara sumbangan dan pengaruh terbesar dinasti Umayyah di Sepanyol adalah astrolabe. Astrolabe merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menentukan yang pertama, masa untuk siang dan malam, waktu matahari terbenam dan terbit, alat untuk mengesan kedudukan objek-objek di cakrawala dan pengembara Islam turut menggunakannya untuk menentukan waktu solat dan arah kiblat yang tepat. Astrolabe ini mempunyai bahagian-bahagian yang boleh dipisah-pisahkan berdasarkan keperluan para pengembara. Pada abad inilah astronomi berkembang pesat dan menjadi perintis kepada ilmu dunia astronomi moden. Laporan berikut wajar membuka mata kita akan peri pentingnya pelajaran sambil mengakui tindakannya memberi kekuatan kepada beliau. Seorang nenek usia 98 tahun di Kenya tidak malu untuk belajar bersama-sama murid yang boleh dianggap seusia cucu atau cicitnya. Setiap pagi, ini antara rutin Priscilla Siteni. Seperti murid lain, Siteni atau lebih selesa dipanggil Gogo akan berpakaian sekolah.
Di tempat perhimpunan, Siteni juga akan mengambil bahagian. Siteni menganggap beliau antara yang bertuah kerana dapat menebus kembali kegagalannya untuk ke sekolah pada usia kanak-kanak. Ia selaras polisi kerajaan Kenya memberi subsidi kepada murid sekolah rendah bermula tahun 2003. Ketika ini, Siteni belajar di darjah 6. Subjek paling diminatinya, sains. Menurut Siteni, dia mahu memberi inspirasi kepada kanak-kanak yang tercicir untuk kembali ke sekolah. Hasil kegigihannya, Siteni dipilih untuk berlakon dalam filem mengenai perjalanan hidupnya dalam menimba ilmu bertajuk Gogo. Malah dia pernah ke Paris, Perancis bagi melancarkan filem itu. Menurut gurunya, Siteni sentiasa menumpukan perhatian ketika di dalam bilik darjah dan memiliki tulisan tangan yang tercantik berbanding murid lain. Ini pula program melindungi kual di Tasmania, Australia. Kual ialah sejenis mamalia mirip tupai tanah. Caranya adalah menggunakan perangkap daripada kawat dan mungkin kerana umpannya, banyak kual dapat ditangkap. Sebaik ditangkap, tahap kesihatan kual akan diperiksa. Ia dianggap program perintis bagi memastikan kual tidak pupus. November lalu, sebanyak 20 ekor kual dilepaskan tapak pembiakan baharunya di Silver Plains, Tasmania. Ia bagi memastikan kual itu dapat membiak bersama kual tempatan sekaligus meningkatkan kembali populasinya. Punca jumlah kual merosot masih membingungkan para saintis. Ketika ini terdapat 4 spesies kual di Australia dan 2 di New Guinea. Anugerah Pilihan Pengkritik atau Critics' Choice Award berlangsung meriah di Los Angeles, Amerika Syarikat dengan kehadiran selebriti ternama. Ia menyaksikan filem The Power of the Dog meraih anugerah utama filem terbaik. Terdahulu, kemunculan barisan selebriti ternama di kapet merah sudah tentu mencuri tumpuan sebelum majlis anugerah bermula. Will Smith dan Jessica Chastain meraih anugerah pelakon filem terbaik. Smith menang menerusi wataknya sebagai Richard Williams dalam filem King Richard, iaitu bapa kepada jago tenis Venus dan Serena Williams. Manakala Chastain diiktiraf menerusi wataknya yang melalui pelbagai transformasi dalam The Eyes of Tammy Faye. Dia bagaimanapun tidak hadir. The Power of the Dog dinobat filem terbaik, manakala pengarahnya Jane Campion dinamakan pengarah terbaik. Pemenang anugerah dipilih oleh 500 anggota organisasi pengkritik terbesar Amerika Utara. Kecil punya. Konsifeh.
Laporan sukan, antara yang paling ceria dengan kejayaan gandingan Go Zife dan Nur Izzuddin menjuarai terbuka Jerman, juga gelaran sulung mereka dalam siri jelajah Persekutuan Badminton Dunia BWF pastinya pengarah ke jurulatihan beregu Persatuan Badminton Malaysia BAM, Reksi Mainaki. Reksi merumuskan ia sesuatu yang positif buat pasangan itu untuk lebih berdaya saing pada cabaran mendatang. Saya rasa memang sesuatu yang sangat positif ya. Ini yang kita lihat mungkin selama ini mereka sudah punya keinginan atau mau untuk mencapai satu title ya, yang selama ini mereka memang punya capability untuk capai itu, tapi belum tercapai semua ya. Dengan apa yang sudah mereka capai di German Open ini, saya rasa suatu sign yang sangat positif ya. Pada aksi final terbuka Jerman, Zife dan Izzuddin menampilkan kematangan berdepan gandingan China Wu Juanyi dan Liu Yuchen. Set pertama menyaksikan saingan sengit kedua-dua beregu sebelum kemenangan menjadi milik pasangan negara 23-21. Set kedua, lawan semakin mendapat rentak untuk menghirik permainan ke set penentuan dengan kemenangan 21-16. Zife dan Izzuddin kembali memperkemaskan permainan pada set penentuan. Kecederaan di bahagian kaki yang dialami Izzuddin tidak menjadi halangan buat beregu negara mengesahkan kejuaraan apabila menamatkan set penentuan dengan 21-14. Kali terakhir Zife dan Izzuddin mengecap kejuaraan 5 tahun dahulu pada cabaran antarabangsa Malaysia. Apa yang pasti, kejuaraan di Jerman pastinya menyemarakkan semangat Zife dan Izzuddin yang akan beraksi dalam kejohanan berprestij All England yang bermula esok. Mereka dijadual berdepan satu lagi beregu kental China, He Jiting dan Tang Qiang pada pusingan pertama. Liga Bola Tampar Malaysia MVL yang berakhir semalam menyaksikan Selangor Lion muncul juara. Pada aksi final, Selangor Lion jelas berada dalam kelas tersendiri untuk menundukkan Sabah Rhino. Dua juara kumpulan Selangor Lion dan Sabah Rhino bertembung pada kemuncak liga. Selangor yang turut membariskan 3 pemain import dari Sri Lanka nyata sukar dicabar. Set pertama Selangor menang 21-16. Penguasaan Selangor kian sukar diimbangi Sabah apabila Selangor menamatkan set kedua dengan 21-14. Set ketiga, tidak banyak ruang diberikan Selangor kepada Sabah untuk kemenangan 3-0 selepas mudah menguasai set ketiga 25-9. Sekaligus menamatkan pertarungan selama 63 minit untuk mengesahkan status selaku juara edisi 2022. Juga membawa pulang trofi kejuaraan bersama hadiah wang tunai sebanyak RM20,000. Bola sepak Piala FA terserlah jurang yang begitu ketara kelab Liga Super dan pesaing dari Liga M3 pada aksi pusingan pertama semalam dengan juara Liga Super Johor Darul Takzim menewaskan budak rumah murah BRMFC 10 gol tanpa balas dan Kuala Lumpur City pula menundukkan Langkawi City 8-0. Sarawak United turut menang besar 7-0 mengalahkan Ultimate FC. Hanya pertemuan PJ City menentang Kelantan FC tampak seimbang menyaksikan PJ City menang tipis 2-1 ke atas kelab Liga Perdana itu. Di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, JDT nyata bukan tandingan buat BRMFC yang beraksi dalam Liga M3. Seawal minit kedua, JDT membolosi gawang kelab dari Perak itu menerusi penyerang Argentina Fernando Martin Forestieri. Pemain berpengalaman Safiq Rahim yang kembali mendapat panggilan skuad kebangsaan mudah menolak masuk gol kedua. Diikuti sepakan percuma Muhammad Safawi yang tepat menuju ke gawang BRMFC pada minit ke-18. Forestieri menggandakan jaringannya pada minit ke-25 dan melengkapkan hat-trick menerusi sepakan penalti pada minit ke-42 untuk JDT Selesa mendalui 5-0 pada separuh masa pertama. Selepas rehat, JDT menambah 5 lagi gol. Giliran tonggak pertahanan import Mauricio Dos Santos menjadikan kedudukan 6-0. Malang terus menimpa BRMFC selepas pemain pertahanan Muhammad Haikal Effendi yang menjatuhkan pemain gantian tuan rumah Muhammadus Sumareh. Dan JDT terus berpesta gol. Musa Sidibe menyempurnakan sepakan penalti sebelum 3 lagi gol JDT menyusul menerusi Daryl Sham KK George. Sumareh dan Muhammad Daniel Amir Nur Hisham melengkapkan kemenangan besar 10-0 tuan rumah pada masa kecederaan.
Sementara itu, juara Piala Malaysia Kuala Lumpur City juga tidak berdepan masalah melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan satu lagi wakil Liga M3 Langkawi City 8 gol tanpa balas. Muhammad Fakhrul Aiman Sidit memulakan pesta gol KL City di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada minit ke-13. Tuan rumah selesa mendahului 4-0 apabila J. Partiban menggandakan kedudukan 2 minit kemudian disusuli jaringan peribadi kedua Fakhrul dan Zafri Yahya. Selepas rehat, terus menyaksikan aksi berat sebelah dengan KL City menyambung penguasaan dan Langkawi City terus long lie apabila dibolosi 4 lagi gol. Giancarlo Gualifuco, Muhammad Hadin Azman serta 2 gol jaringan pada 4 minit terakhir menerusi Paulo Josu dan Kevin Kubemba melengkapkan kemenangan 8-0 skuad kendalian Boyan Hodak. Perlumbaan go-kart di lintar tertutup mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.